Okey, isu pertama memandangkan sistem konvensional yang kita gunakan ini ialah bersifat rapid disposal. Maka apa yang kita dapati ialah masalah banjir kilat lah. Masalah banjir kilat di mana semua sistem kita dialirkan secara cepat ke downstream, maka secara langsung ataupun tidak langsung kawasan dihilis terdedah pada risiko banjir kilat. Ini yang kita boleh nampak lah pada keratan-keratan akhbar dan gambar-gambar. Selalu kita tengok di musim hujan macam ni, banyaklah kes-kes banjir kilat. Okey, ini adalah gambar-gambar. Jadi untuk banjir sahaja, termasuklah banjir monsun ini, bukan banjir kilat saja, kita telah membuat satu kata inspection. Apabila selepas banjir itu kita memang buat kajian mengenai kerosakan, kerugian. Jadi secara puratanya kita di negara kita menanggung lebih pada 1 bilion setahun kos kerosakan akibat banjir. Dan ini adalah kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti sebagai flood prone di Malaysia. Kelantan saja melibatkan 1,640 km square dengan lebih pada 500,000 orang terlibat. Ini termasuk bukan saja banjir kilat, maksud saya monsun sekali lah. Okey, satu isu lagi ialah inilah yang kita selalu duk tengok musim-musim hujan gini. Dia selalu sombak. Jadi dia pagi kita ni bila design lagu tu, dia mudah tersombat. Jadi inilah beberapa keratan akhbar yang sempat saya kumpul masalah banjir tersombat. Okey, ini lagi gambar-gambar lah. Jadi kalau TV3 tu dia selalu ada lah. Okey, kita tanya dia, tunjuk. Ibarat perahu sudah siap, dia kata tinggal nak pada menentukan arahnya. Dia patuh sikit. Okey, pagi sombak ni dia serupa kat dengan kita dalam saya nak cerita lebih benar pun bingung juga kan. Jadi inilah punya senario dia lebih kurang. Okey, apabila dah tersombat banyak sampah sarap dalam tu, sudah tentulah masalah kualiti dalam sumber air kita lah, terutamanya secara umumnya sumber air kita. Dan inilah orang kata typical view of our storm water. Rata-rata lah ini, bukan saja di negeri kita, bukan saja di tempat kita, bahkan di seluruh negara kita macam ni lah. Sama-sama kita dah nampak. Ini yang kita boleh nampak sebab dia open drain. Kalau dia cover drain tu, kalau kita buka tu tak tahulah apa dia ada. Inilah lebih kurang gambaran dia. Okey, kajian pada tahun 2000 oleh Jabatan Alam Sekitar, dia mendapati sebanyak 52 basin, river basin, lembangan sungai tercemar oleh suspended solid yang rata-ratanya berpunca pada uncontrolled development. Kemudian sebanyak 18 lembangan sungai tercemar oleh dissolved oksigen yang berpunca pada effluent daripada industri kilang-kilang. Kemudian 33 river basin tercemar oleh ammonical nitrogen yang disebabkan oleh sisa-sisa buangan pada ternakan dan juga domestik. Okay. Inilah gambaran secara umumnya status kualiti sumber air di negara kita. Okey, serupa juga tadi kalau sombak diserupa juga lah dengan air ni. Dalam tubuh kita pun serupa. Okey, ni yang menjadi satu isu utama lah. Pembangunan tak terkawal, control development. Rata-rata kalau kita tengok di tempat kita pun banyak lah ni kampung-kampung pun dulu asal tanam padi, ataupun tanam pecah, ataupun tanam pertanian. Jadi lalu pun tambur, buat rumah, sodok, tambur untuk memenuhi keperluan kita. Jadi bukanlah kita di sini nak mengatakan
kita ni anti pembangunan. Tidak, sebenarnya apa yang kita mahu ialah satu bentuk kawalan ke atas pembangunan di negara kita. Okey, inilah secara umum gambaran di sebelah atas kanan itu adalah akibat pada tanpa kawalan pembangunan. Jadi sedimen dah masuk dalam sungai. Jadi inilah yang kita boleh nampak akibat pada uncontrolled development. Okey, saya ingat saya tak perlu tunjuk ini sebab masing-masing kita sebagai jurulatera kita dah tahu apa akibat pada pembangunan yang tak terkawal. Cuma ni apa yang kita nak sampaikan di sini ialah akibat pada pembangunan tanpa kawalan. Jadi dia telah, orang kata kalau 20 cm topsoil seluas 1000 hektar, dia boleh menyimpan sebanyak setengah hingga 1 juta meter padu air. Jadi benda ni dia kaitkan dengan infiltration. Jadi apabila ada pembangunan, jadi semua lapisan permeable tadi telah dilapisi dengan konkrit, dengan tar, jadi simen, jadi air tak boleh lagi untuk menyerap ke dalam bumi. Jadi dia satu kajian di US menunjukkan dalam keadaan natural environment sebelum ada pembangunan, 90% air tadi dia infiltrate ke dalam bumi. Kemudian apabila ada di kampung-kampung, kita boleh tengok lagi di kampung-kampung sebanyak 60% air permukaan, manakala 40% masih lagi mampu untuk menyerap ke dalam bumi. Kemudian di suburban, di pinggir-pinggir bandar 30%. Kemudian di peringkat bandar lah, macam di KL 99% pada stormwater tadi telah bertukar menjadi surface runoff, manakala 1% saja yang mampu menyerap ke dalam bumi. Jadi ini menggambarkan peningkatan kuantiti air larian permukaan apabila kita membuat sesuatu pembangunan. Sebab itu banyak kejadian banjir-banjir kilat apabila kita buat pembangunan yang tanpa kawalannya. Jadi inilah dia punya assumption dia, kadar pembangunan 0 hingga 40%, kuantiti air larian boleh meningkat sehingga 190%, kemudian laju air meningkat sebanyak 50%, menjadikan time of concentration dia menurun. Jadi sebab itu orang kata dulu air pada Kuala Keren sampai ke Kota Baru itu dia lambat. Tapi lalu ni orang tanya berapa cepat. Jadi salah satu cepatnya ialah sebab masa tumpuan dia turun. Akibat daripada mungkin kita boleh kaitkan dengan pembangunan tanpa kawalan di sebelah hulu kawasan kita. Kemudian yang menjadi satu bebanan pada kerajaan juga ialah dari segi keperluan kos. Macam tadi Puan Cik Syamsyah dah bagi tahu kita kerja-kerja GPS akibat pada pembangunan tanpa kawalan ni. Jadi kita terpaksa mendalam dan juga melebarkan sungai. Kemudian kalau di KL, di PKL terpaksa memungut sampah sarap. Kemudian GPS juga terpaksa membuat projek-projek tempatan banjir dan macam-macam untuk membuat pulih keadaan. Jadi sepanjang rancangan Malaysia ke-9, GPS Malaysia, maksud saya GPS Malaysia telah membelanjakan sebanyak 4 bilion untuk flood mitigation dan juga untuk pemeliharaan sungai sebanyak 0,5 bilion. Jadi ini sebenarnya satu beban kepada pihak kerajaan. Kalau kita tak berubah pada sekarang, maka kos ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebab nak buat flood mitigation ni, dia tak boleh kita nak buat secara segmental. Dia terpaksa buat secara basin wide punya solution. Jadi contoh macam di Lantau Panjang, kita ada cadangan untuk tahun depan ni, untuk rancangan Malaysia ke-10, untuk keseluruhan nak protect lembangan Sungai Golok tu pada banjir, dia memerlukan 1 bilion lebih. Jadi kerajaan tak mampu untuk membelanjakan 1 bilion lebih dengan tak ekonomikal lah.
Jadi terpaksa buat untuk tahun depan package satu untuk protect pekan atau panjang saja, itu pun kos dia telah menjadi 200 juta lebih, 200 juta untuk rantau panjang saja, tak termasuk daerah-daerah lain. Untuk pekan rantau panjang, Supo juga di Kota Baru ni 200 lebih juga. Berapa panjang saja dia punya flight war, tapi kos dia tinggi. Okey, memandangkan beberapa isu yang telah saya sebut tadi dan juga beberapa masalah, jadi kerajaan berfikirlah sudah sampai masanya kita berubah daripada satu bentuk pengurusan air ribut yang yang bersifat dengan aliran cepat dan juga menyelesaikan masalah kuantiti, kita berubah kepada satu bentuk pengurusan yang lebih efisien lah. Jadi telah didapati bahawa sistem pengurusan air kita ini adalah boleh kita improve lagi,